Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa This ala meeting alihi is being wa recorded. man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat hadirat semua yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan berkongsi ataupun menyambung lagi kisah pengajian kisah-kisah para nabi dan juga rasul, dan pada malam ini kita akan sambung lagi kisah Nabi Allah Nabi Daud alaihi salam. Selepas daripada minggu lepas kita habis daripada kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi salam. Jadi siapakah itu Nabi Daud alaihi salam? Okey. Nabi Daud alaihi salam dia adalah salah seorang daripada 13 adik-beradik, daripada keturunan yang ke-13 daripada susu galus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika zaman Nabi Daud alaihi salam, masa tu Raja Talut ni raja Bani Israel masa tu, dia sedang mengerahkan tentera dia ataupun dia tengah susun rakyat dia untuk nak berperang melawan bangsa Arab yang menduduki ataupun bangsa Palestin ketika itu. Nabi Daud bersama, masa tu dia belum lagi menjadi nabi ataupun dilantik menjadi rasul. Jadi Daud alaihissalam bersama dengan dua orang abang dia telah diperintahkan oleh ayahnya untuk sama-sama berjuang dan bergabung dalam barisan askar tentera Talut. Khususnya Nabi Daud ni sebagai anak yang termuda daripada kalangan tiga saudara itu, maka ayahnya berpesan supaya dia sentiasa berada di barisan belakang supaya dia boleh lebih terselamatlah. Jadi Nabi Daud ni sebelum itu dia ditugaskan hanya untuk nak berkhidmat untuk abang dia yang berada di barisan hadapan, cuma sekadar dia nak bawa makan dan minum ataupun keperluan perang yang diperlukan sahaja. Baik. Jadi pasukan Talut ni dia Bani Israel, dia sedang menentang Bani Israel. Jadi dia kebetulan masa itu mereka sedang berhadapan dengan pasukan Jalut daripada bangsa Palestin. Nabi Daud ni dia terlupa pesan pada ayah dia masa dia dengar suara Jalut yang sangat sombong. Masa tu dia ajak untuk nak berperang. Bani Israel punya warrior pun masa tu agak gentar untuk berhadapan dengan Jalut. Jadi spontan Nabi Daud AS ditawarkan diri untuk menghadapi Jalut. Kemudian terjadilah pertempuran yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya Raja Jalut. Okay? Itu pernah kita ada sentuh sikit sebelum ini. Ada ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang peristiwa tersebut. Sebahagian daripada kisah-kisah yang kita akan ceritakan ni sumber-sumbernya ada juga diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir, ada diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah silam, ada juga diriwayatkan daripada sumber-sumber Israiliyat. Jadi kita gabung-gabungkan benda itu semua, kita akan rumuskan apa yang pernah diceritakan itu. Jadi sebagai ganjaran atas jasa Nabi Daud yang mengalahkan Jalut, maka dia telah dijadikan menantu oleh Talut, dikahwinkan dengan putrinya yang dikatakan namanya Mikyal, kerana sebelum ini dia pernah berjanji kepada pasukannya bahawa sesiapa yang dapat bunuh Jalut dan kalahkan dia, maka dia akan dikahwinkan dengan puteri dia. Jadi selain daripada Nabi Daud ni menjadi menantu kepada Raja Talut, dia juga telah diambil sebagai penasihat dan orang kepercayaan dia. Masa tu kedudukan Nabi Daud ni memang tinggilah di kalangan Raja Talut, di kalangan masyarakat, dia disayangi, disanjung, dihormati, bukan sahaja oleh mertuanya tetapi oleh seluruh rakyat Bani Israel yang telah melihatnya sebagai seorang pahlawan yang gagah berani menghadapi tentera Jalut ketika itu. Jadi suasana keakraban, saling kasih mengasihi di antara Daud dengan Talut tidak lama. Sampai akhirnya Daud merasakan ada perubahan pada sikap mertuanya. Sebelum ini tengok muka manis-manis je, tapi sekarang ni tengok muka dah macam muram, dah tak nampak sangat lemah lembut.
hubungan tu jadi macam hambar, dingin. Jadi Nabi Daud pun tertanya-tertanya kepada dirinya sendiri, kenapa jadi macam tu? Apa salah yang dilakukan? Apa yang membuatkan mungkin Talut ni marah ataupun benci kepada dia? Mungkinkah mertuanya itu ada termakan dengan hasutan fitnah daripada orang ramai yang nak merosakkan perhubungan mereka. Kan Nabi Daud ni dia kata, aku ni seorang menantu yang taat, seorang menantu yang baik, yang telah memenuhi setiap tugas yang telah diberikan. Aku juga orang yang sedia mengorbankan jiwa dan raga aku untuk membela kerajaan ini. Jadi Nabi Daud dia tidak mendapat jawapan yang memuaskan pertanyaan-pertanyaan yang melintasi fikiran dia. Kemudian dia kembali kepada dirinya sendiri dan dia kata dalam hati dia, mungkin apa yang aku lihat perubahan sikap mertuanya mungkin hanya satu prasangka semata-mata. Mungkin adalah masalah peribadi ataupun kegusaran yang menimpa menantu aku itu yang menyebabkan dia berasa tidak tenang. So macam itulah Nabi Daud ni dia pujuk diri dia. Cuma pada satu malam yang gelap gulita, yang sunyi, masa Nabi Daud ni sedang berada di tempat tidur bersama dengan isteri dia, Daud pun berkata kepada isteri dia, wahai Mikial, entah betul tak aku atau salah dalam tanggapan aku. Kan, mungkinkah prasangka aku bahawa sikap ayahmu itu ada berubah terhadap diriku? Kan, dulu dia elok je, tapi sekarang ni macam tak macam dululah. Kan, dia bersembang-sembang dengan isteri dia. Dan Mikial pun, isteri dia pun jawab sambil dia menarik nafas yang panjang, diusap air mata dia, dia kata, wahai suamiku, aku tak akan menyembunyikan sesuatu daripadamu dan aku tak akan berahsia denganmu. Sejak ayahku melihat kedudukan engkau semakin tinggi di mata masyarakat, menjadi buah mulut, disukai, disanjung sebagai pahlawan, dia ada berasa iri hati. Dia bimbang pengaruh engkau ni semakin meluas dan akan mengganggu ataupun menggugat kedudukannya sebagai raja. Ayahku ni walaupun dia seorang mukmin ataupun dia seorang yang berilmu dan bukan daripada keturunan raja, tapi dia telah diangkat menjadi raja. Dia telah menikmati kehidupan yang mewah, telah menduduki singgasana, merasakan manisnya berkuasa. Jadi susahlah dia akan, bila dia rasa perasaan tersebut akan diragut, dia khawatir bahawa dia akan kehilangan semua itu. Kemungkinan dia akan kembali semula ke ladang dia dulu, kehidupan dia yang dahulu, yang miskin, yang tidak senang. Dia dah suka, dia dah selesa orang hormat dia, orang sanjung dia, kan, orang tunduk kepada dia. Jadi dia bimbang dia akan kehilangan semua itu. Dan dia bagi tahu pada suami dia Nabi Daud, dia kata dia dapat tahu bahawa ayah dia sekarang ni tengah melakukan rancangan untuk nak menyingkirkan suami dia. Dan walaupun aku tak berapa sure, tapi itulah yang aku dengar. So Nabi Daud ni dia rasa pelik lah dia dengar kata-kata isteri dia. Dia kata, kenapa sampai macam tu sekali? Kan, sedangkan aku ini setia. Kesetiaan aku ini tidak berbelah bahagi. Kan, aku buat semua yang disuruh. Kan, tak ada cacat celanya. Kenapa sampai nak rasa tergugat dengan aku? Tapi itulah manusia. Manusia ni dia sentiasa akan rasa risau. Seolah-olah kalau ada pihak lain yang menyaingi populariti dia, mungkin dia rasakan bahawa rezeki dia akan tergugat, rezeki dia akan berkurangan. Mungkin dia tak boleh, manusia ni susah untuk nak berkongsi ataupun nak bersama-sama dalam bab tu. Tapi dia lebih suka untuk dia sahaja. Dia tak mau orang yang terdekat dengan dia akan dapat. Benda-benda ni menjangkiti, tak kira siapa-siapa pun, orang yang berilmu, orang yang beriman, semua boleh mudah untuk nak dapatkan penyakit hasad ini.
Jadi keesokan harinya bila Nabi Daud dibangun, terdengar suara seorang pesuruh raja yang panggil dia untuk datang menghadap. Jadi Raja Talut ni bila Nabi Daud di hadapan dia pun kata, "Wahai Daud, fikiran aku kebelakangan ni agak terganggu dengan satu berita yang merunsingkan. Aku dengar bangsa Kanaan tengah plan untuk nak menyerang daerah kita. Dan engkau adalah satu-satunya harapan aku, wahai Daud. Aku harap engkau dapat menangani isu ini dan engkau siapkanlah persiapan ataupun siapkanlah tentera untuk nak mengekang mereka. Jangan engkau kembali daripada medan peperangan kecuali engkau membawa bendera kemenangan ataupun jenazahmu yang dibawa pulang." Talut sebenarnya dia ada tujuan. Kata baling burung dua batu, macam itulah. Two stone, baling batu dengan dua, tak ingatlah pepatah tu kan. Dia ada tujuan. Yang pertama sekali memang dia nak menghancurkan musuh ni. Musuh ni Kanaan ni sangat kuat dulu. Dan pada masa yang sama dia nak biarlah Daud itu tak kembalilah. Mungkin dia terkorban dalam peperangan tu. Jadi misi ni dia ada niat yang tersembunyi yang tak diketahui oleh Nabi Daud. Dan walaupun dia rasa macam ada udang di sebalik batu terhadap perintah Talut itu kepada dia, tapi sebagai rakyat yang setia, prajurit tentera yang sentiasa berdisiplin dan bersedia melaksanakan segala perintah, dia pun tak peduli, diketepikan semua tu dan dia pun bertolak pergi. Tawakal kepada Allah, berbekalkan kepada iman, berbekalkan kepada takwa. Nabi Daud dan pasukannya pun pergi menuju ke daerah bangsa Kanaan. Jadi akhirnya dia menang dan dikembali semula ke kampung halaman dia dengan membawa berita kemenangan yang gilang gemilang. So bila Nabi Daud balik bawa berita kemenangan, Talut ni tidak berapa gembira lah. Dia gembira dengan kemenangan tapi dia tidak gembira dengan kepulangan Talut, dengan kepulangan Daud. Dia cuma berpura-pura menyambut membuat majlis penghormatan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, populariti Daud sebagai general perang dia semakin tinggi, yang membuatkan dia rasa macam susah, dia rasa semakin tertekan. Bagi dia ini sudah lebih lah. Okay. Jadi niat Talut yang sebelum ni untuk nak menyingkirkan Daud dengan peristiwa berperang dengan Kanaan tu, dia kecewa bila jenazah Nabi Daud tidak diusung sebagaimana yang diharapkan. Jadi dia pun dalam keadaan dibayangi perasaan takut kehilangan kuasa, yang mana pengaruh Nabi Daud ni semakin meluas, especially lepas peperangan dengan bangsa Kanaan tersebut. Maka satu-satunya jalan untuk dia settlekan benda ni adalah dia kena bunuh Nabi Daud. Jadi dia pun atur ataupun dia rencanakan pembunuhan secara tersusun, terperinci supaya tak diketahui. Tapi isteri kepada Nabi Daud, dia dapat menghidu rancangan jahat ayah dia dan dibagi tahu kepada suami dia supaya keluarlah, jauhkan diri, tinggalkan kota itu secepat mungkin sebab ayah dia tengah plan nak bunuh dia. Jadi Nabi Daud pun keluar mendengar nasihat isteri dia dan pada waktu yang malam ditinggalkan kota tersebut, tidak membawa sebarang bekal kecuali bekalan iman dan juga takwa yang teguh di dalam dadanya. Bila hilangnya berita Nabi Daud daripada istana, macam-macam orang lah yang tercari-cari kan. Ada yang offer nak cari dia, nak cari bantuan dan sebagainya, dan diorang pun menemui Nabi Daud jauh sikit daripada kota yang masa tu tengah berehat merenungkan nasib dia akibat seorang hamba Allah yang juga bos dia, yang tidak kenal ataupun tidak mengenang jasa dia, yang sekadar nakkan kedudukan, hawa nafsunya. Jadi kekuasaan ini benar-benar telah menguji Raja Talut. Dan Raja Talut makin lama dia semakin kurang pengaruhnya. Orang semakin tak respect dia. Especially bila dia tahu, rakyat tahu ada konspirasi Raja Talut yang nak menyingkirkan Daud
sebagai prajurit yang sangat berjasa, yang telah membawa kemenangan demi kemenangan bagi negara mereka. Jadi rakyat semakin hilang penghormatan, penghargaan kepada Talut. Pada masa yang sama mereka semakin kasih kepada Daud. So akhirnya ramai daripada mereka yang ikuti Nabi Daud dan gabungkan diri bersama dengan tentera Daud. Okey, dan Talut ni didengar khabar berita bahawa saingan musuhnya Nabi Daud ni masih lagi hidup. Jadi dia mesti kena bergerak untuk nak habiskan Daud, musuhnya. Dia tak dapat nak tidur nyenyak, dia tidak merasakan tenteram selagi dia tidak melihat ataupun tidak memastikan Nabi Daud mati dibunuh olehnya. Jadi dia pun kerahkan saki-baki pasukan tentera dia untuk pergi hancurkan Daud dan juga para pengikutnya yang semakin hari semakin bertambah banyak sebab makin ramai orang ikut dia, makin ramai orang percaya dengan dia. Nabi Daud mula pergi bersembunyi di tempat persembunyian bila mendengar tentera Talut dan juga tenteranya sedang mengejar dia. Dan dia suruh beberapa orang daripada para pengikut dia untuk nak meninjau kedudukan Talut yang semakin dekat dengan tempat persembunyian mereka. Dan diorang pun bagi tahu dekat Nabi Daud ni kedudukan ataupun lokasi Talut dan juga tentera dia. Dan masa tu kebanyakan mereka sedang tidur dan mereka pun bagi nasihat kepada Nabi Daud, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk nak lumpuhkan once for all tentera Talut. Tapi nasihat saranan mereka ini telah ditolak oleh Nabi Daud dan dia rasa kita tak perlulah sampai bunuh Talut, tapi kita cukuplah bagi peringatan kepada Talut. Kita menyelinap masuk dalam kemah dia dan kita gunting je baju dia sikit sebagai warning kepada dia. Jadi satu malam tu Talut dia terbangun daripada tidur dia. Masa tu tiba-tiba dia nampak Daud duduk sebelah dia. Nabi Daud dah potong baju dia sikit dan ditunjukkan kepingan kain tu. Jadi dia kata, kau tengok sini. Baju engkau aku dah gunting. Engkau masih lagi bernyawa. Kalau aku nak, aku dah boleh bunuh engkau dengan mudah tadi. Tapi aku masih lagi berikan kesempatan kepada kamu untuk bertaubat kepada Allah. Bersihkan hati kamu, bersihkan fikiran kamu, jauhkan daripada perasaan dengki, jauhkan daripada perasaan keburuk, maksudnya ubah diri kamu. Jangan bunuh orang sesuka hati. Jadi Talut ni dia rasa sangat terkejut, dia malu sebab dia nampak Daud ni memang tak ada niat, tak ada hasrat pun nak bunuh dia. Daud ni sangat baik. Sampai dia kata pada Nabi Daud, engkau ni sebenarnya lebih baik, lebih adil daripada aku. Engkau mempunyai jiwa yang lebih besar daripada aku. Aku kena mengaku benda tu. Tapi manusia, walaupun telah dapat peringatan yang pertama, bila keadaan dah makin reda, syaitan kembali hasut. Kan? Dia masih rasa unsecured, dia rasa tak puas hati lagi. Dia masih lagi rasa tak aman selagi tak clearkan Daud yang makin kuat, yang makin popular, yang makin ramai orang yang mengikut dia. Jadi dia kata, kita kena kejar balik Daud. Kena attack dia balik. Dan persiapan yang kali kedua itu telah didengari oleh Nabi Daud. Dan akhirnya Nabi Daud pun tahu perancangan yang telah dilakukan oleh Talut. Dan masa tu dengan melangkah beberapa anggota pasukan yang sedang tidur, masa tu Nabi Daud dia dah menghampiri di tempat Talut. Daud pun sampai ke khemah Talut yang masa tu tengah tidur dengan nyenyak. So dia ambil anak panah,
dekat dengan kepala Talut. Masa tu kemudian Nabi Daud pun jerit. Dia kata dikejutkan pasukan Raja Talut ni supaya bangun, jaga keselamatan raja ni elok-elok sebab raja mereka ini boleh terbunuh ketika itu. Dia kata dia maksudnya dia nak bagi warning, aku boleh nak bunuh Talut tapi aku tak mau bunuh. Maka tindakan Nabi Daud itu dia nak ingatkan lagi, dia tak nak bunuh lagi. Walaupun Talut masa itu dikelilingi oleh pasukan pengawal yang besar, tetapi dia tetap tidak dapat menyelamatkan nyawa dia kalau Allah kehendaki. Dah 2 kali Nabi Daud bagi warning kepada Talut, dan Talut kali ini dia memang cukup tersentak. Sebab jiwa besar yang telah ditunjukkan oleh Nabi Daud dalam kedua-dua peristiwa itu memang sangat memberi kesan kepada Talut. So bila dia pun fikir, dia kata, oh memang ya, aku ni ikut hasutan syaitan, aku ini ambil tindakan yang tak menentu kepada orang yang setia kepada aku, yang telah berkali-kali menaruhkan jiwanya untuk kepentingan negara ini, yang tak pernah melakukan khianat. So dia sedar dia telah melakukan dosa yang besar kerana merencanakan untuk membunuh Daud ketika itu. Jadi bila dipikir, dia duduk seorang diri, dia termenung balik, fikir balik sejarah hidup dia. Sejak berada di kampung dulu bersama dengan ayah dia, kemudian tanpa disangka-sangka, rahmat dan kurnia daripada Allah, dia telah diangkat menjadi Raja Bani Israel, dan bagaimana Allah telah mengutus Daud untuk mendampingi dia, menjadi pembantu dia yang setia, menjadi general yang gagah perkasa, yang telah merancangkan pembunuhannya. Maksudnya Talut ni kemudian fikir macam mana dia dikejar Nabi Daud sampai Nabi Daud kena lari daripada istana. Walaupun dia telah mengkhianati Daud dengan rancangan jahat dia, tapi Daud masih lagi ampunkan dia, masih lagi bagi kesempatan kepada dia, walaupun dia boleh mudah nak bunuh Talut kalau dia nak. Jadi bila Talut membayangkan peristiwa-peristiwa ini, dia pun rasa menyesal sebab dia telah terjerumus ke dalam godaan syaitan sampai dia mensia-siakan rahmat dan kurniaan Allah itu. Jadi untuk dia menebus balik dosa-dosa dia dan bertaubat, maka Talut telah ambil keputusan untuk keluar daripada kota, nak serahkan jawatan dia, tinggalkan istana dia, tinggalkan segala kemegahan, berkelana supaya dia tidak lagi termakan dengan pujukan iblis buat kali yang seterusnya. Jadi dia pun pergi mengembara keluar sampai tak diketahui khabarnya, sampailah dia meninggalkan dunia. Akhirnya istana kerajaan Bani Israel yang telah ditinggalkan oleh Talut kosong, maka rakyat pun bersepakat untuk nak mengangkat ataupun menobatkan Daud sebagai raja yang baru. Baik. Nabi Daud alaihissalam, dia adalah raja Bani Israel yang pertama dikurniakan kuasa sebagai raja, pada masa yang sama juga adalah seorang rasul. Dalam Al-Quran bila Allah kata wa atahullahul mulka wal hikmah, bila diberikan kepada dia kerajaan dan juga hikmah. Hikmah itu kenabian. Itu satu kelebihan dalam sejarah Bani Israel. Nabi Daud adalah rasul yang pertama, pada masa sama juga adalah raja. Kalau tidak, susu galuh raja ni datang daripada satu keturunan lain, keturunan para anbiya ni daripada keturunan lain. Jadi Nabi Daud alaihissalam, masa dia dah jadi raja, dia pun buat satu titah dia. Untuk diri dia kena ada hari-hari tertentu untuk dia fokus kepada ibadah. Masa tu dia nak solat, masa tu dia nak bermunajat, nak berdoa kepada Allah. Kan, dia ada urusan-urusan yang dia tak mau sesiapa pun kacau dia pada hari-hari tersebut.
pada hari-hari yang telah ditentukan yang lain, okey, masa tu dia akan urusan pemerintah lah, dia akan terlibat dengan macam-macam nak buat kerja dan sebagainya. Jadi tak ada siapa-siapa pun yang boleh mengganggu Nabi Daud pada hari-hari dia sedang fokus untuk bersendirian beribadah kepada Allah. Tapi pada satu hari, masa sepatutnya dia sedang beruzlah ataupun dia sedang beribadah yang tak ada siapa-siapa boleh kacau, dia dikawal ketat oleh pasukan pengawal dia. Datang dua orang lelaki nak minta izin kepada para pengawal untuk nak masuk berjumpa dengan raja. Tetapi pengawal tak bagilah, sebab raja iaitu Nabi Daud masa itu dah beri titah hari-hari yang tertentu itu tak boleh diorang kacau. Tapi kedua-dua lelaki ini berkeras dan dia dapat membolos masuk ke istana berjumpa dengan Nabi Daud. Dan masa tu Nabi Daud yang tengah beribadah ni, dia terkejutlah. Bila tiba-tiba ada dua orang ni muncul depan dia, dia ingat ada niat yang jahat. Tapi sebenarnya mereka berdua tak ada niat yang jahat. Tapi dia kata, jangan takut, kami ni cuma nak datang untuk nak minta engkau selesaikan, bagikan keputusan yang adil terhadap kes sengketa yang kami sedang hadapi sekarang. Jadi Nabi Daud pun tak dapat nak berbuat apa-apa sebab orang tu dah berada di hadapan dia walaupun tidak melalui protokol yang sepatutnya. Jadi dia pun okeylah, dia terima sahaja. Dia kata, okey, cuba cerita kat aku apa sebenarnya kisah kamu ni. Kan, sampai seorang tu pun dia kata, aku punya kawan ni yang datang aku pada hari ini ni, dia ada 99 ekor kambing betina. Aku pula cuma ada seekor je kambing betina. Tapi kawan aku yang ada 99 ekor kambing ni, dia duk desak aku, suruh aku untuk nak serahkan kambing aku yang seekor ni kepada dia. Sebab dia kata dia nak completekan bilangan kambing ni 100. Jadi macam-macam alasan aku bagi, tapi dia keep mendesak dan mendesak. Jadi kami datanglah kepada engkau untuk nak selesaikan masalah kami. Dia ni aku susah nak cakap apa sebab dia ni lebih pandai berhujah, dia ni lebih pandai berdebat. Jadi Nabi Daud pun pandang pada lelaki yang ada 99 ekor kambing ni, dia kata, betul ke apa yang kawan kamu ni cakap? Dan lelaki tu pun kata, iyalah, betul lah tu. So apa Nabi Daud pun kata, kalau macam itulah kau ni dah zalim sangat. Kan? Apa hak engkau nak ambil seekor kambing kawan kamu tu? Kamu dah ada 99 ekor. Tapi kamu masih lagi nak ambil 1 ekor kawan kamu ni. Ini kisah ni ada diceritakan dalam sumber Israiliyat, wallahu taala alam lah kesahihannya. Jadi lelaki tersebut pun dia kata, bila Nabi Daud kata nak hukum dia, dia kata sebenarnya engkau lah wahai Daud yang sepatutnya dihukum. Pasal apa pula? Dia lelaki tu pun kata, kan engkau ada 99 perempuan, maksudnya isteri. Kenapa engkau masih lagi nak rebut ataupun nak menyunting seorang gadis yang telah bertunang dengan seorang pemuda daripada kalangan tentera kamu sendiri, tentera yang setia kepada kamu. Diorang dua ni dah fall in love, tiba-tiba kamu pun rampas dia. Jadi Nabi Daud ni tercengang bila dia dengar jawapan lelaki tersebut yang sentap, yang pedas. Tiba-tiba dua-dua lelaki tu hilang dari depannya. So setelah Nabi Daud terfikir, dia pun sedar bahawa dua orang tersebut sebenarnya adalah malaikat yang telah diutuskan kepada Allah untuk memberi teguran kepada dia. Dia pun insaf, dia pun memohon keampunan daripada Allah di atas apa yang telah dia lakukan. So apa yang gadis yang dimaksudkan oleh kedua-dua malaikat tersebut dikatakan namanya Sabir bin Syair.
seorang wanita ataupun seorang gadis yang sangat cantik. Masa tu dia telah ditunangkan ataupun dah ada calon suami dia dah. Calon suami dia ni salah seorang daripada tentera Nabi Daud. Dan mereka ni telah berjanji untuk nak berkahwin bila lelaki ini pulang daripada medan peperangan. Dan lelaki ni memang dah masuk meminang lah gadis ini. Tapi kebetulan masa lelaki ini, calon suami ini di tengah berjihad, berperang, tiba-tiba Nabi Daud ada terlihat gadis ni. Dia tak tahu gadis ni sudah berpunya. Tapi dia pun terpikatlah, dan fitrah seorang lelaki terpikatlah dengan gadis yang cantik ni. Jadi dia pun pinang gadis tersebut. Jadi family dia setuju terus. Sebab apa bila setuju terus? Ialah dah raja yang pinang. Nak kata apa, kan? Ini orang yang berbesar hatilah bila kata bila ada raja pula yang pinang, apatah lagi raja itu seorang rasul. Jadi masa tu pun keluarga dia pun setuju aja kan. Jadi itulah bila lelaki tersebut pulang, dia pun terasa hati sebab dia kata gadis yang telah disuntingnya itu akan berkahwin dengan Nabi Daud. Jadi itulah kisahnya, yang mana menurut sebahagian para ahli tafsir, kisah tersebut Allah turunkan teguran yang berupa dua malaikat menyerupai dua lelaki yang datang kepada Nabi Daud untuk nak menyelesaikan masalah mereka. Sebenarnya itu adalah kisah untuk mereka menegur perbuatan Nabi Daud alaihi salam. Itu antara kisahnya. Antara kisah lain iaitu antara ajaran Nabi Musa alaihissalam sebelum ni. Tadi sebelum ni kita ada cerita kan, yang mana Bani Israel ni, dia ni wajib khususkan pada setiap minggu satu hari untuk mereka fokus beribadah kepada Allah, lupakan duniawi. Okay? Dan masa tu mereka diharamkan untuk nak memukat ikan. Dia kena fokuslah untuk beribadah. Jadi mula-mula hari Jumaat lah yang dipilih, tapi kemudian mereka minta kepada Nabi Musa agar hari ibadah tersebut dijatuhkan pada hari Sabtu, memandangkan dia orang kata bahawa hari itulah Allah selesai menciptakan para makhluknya. Jadi usul tersebut telah diterima oleh Nabi Musa. Sejak itu hari Sabtu ini dianggap sebagai hari mulia bagi Bani Israel. Masa tu mereka tidak akan melakukan perdagangan ataupun urusan-urusan duniawi. Masa tu sepatutnya mereka fokus untuk beribadah, buat amal-amal kebajikan ataupun perintah-perintah Allah. Tapi bila dah bertahun-tahun, benda tu dah jadi satu tradisi, kebiasaan, sampai kepada zaman Nabi Daud alaihi salam. Masa zaman Nabi Daud ada satu perkampungan ni, dia terletak dekat tepi Laut Merah. Ada kelompok daripada Bani Israel yang duduk dekat kawasan tersebut. Ni cerita dia mirip dengan kisah Nabi Musa yang dulu. Diorang ni akan tangkap ikan. Dan sumber-sumber ekonomi dia ikan, perdagangan ataupun kraftangan yang dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu. Itu ialah sebab itu perintah untuk nak hari Sabtu. So pada hari Sabtu ni pasar-pasar, tempat-tempat perniagaan agak jadi sunyi sepi lah. Kan pada hari tu kebanyakan orang lockdown lah untuk nak fokus untuk nak beribadah. So kebetulan Allah nak uji juga ikan-ikan ni hari Sabtu ni dinaik pula banyak. Kan? Hari-hari lain macam tak berapa nak naik. Ni macam cerita Nabi Musa dululah. Jadi benda itu telah menimbulkan orang-orang yang ada penyakit dalam hati dia rasa sakit hati pula kan. Bila tengok hari kita tak boleh menangkap, banyak pula ikan duk show off dekat laut tu. Jadi diorang ni pun
tak pernahlah nampak begitu banyak sangat ikan-ikan yang naik pada hari Sabtu, membuatkan dia orang rasa tergugat iman. So ini adalah kesempatan untuk nak dapat kaut keuntungan. Jadi kebiasaan yang telah mereka warisi daripada zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka ini lupa tentang kisah Allah tukarkan Bani Israel dulu yang tidak menghormati hari Sabtu itu menjadi kera, mereka tidak hormat, dan mereka seolah-olah nak mengulangi balik peristiwa itu. Jadi ada orang-orang beriman yang tegur orang-orang yang munafik ataupun fasik daripada kalangan mereka. Dia kata jangan cemari hari Sabtu ini dengan perbuatan yang melanggar perintah Allah ini. Tapi of course peringatan tersebut tidak diindahkan oleh mereka, dan mereka giat untuk melakukan aktiviti menangkap ikan pada hari-hari Sabtu tersebut, sampai orang-orang yang ada kuat agama dia takut, dan mereka ini menjauhkan dirilah. Dia tak nak bercampur dengan mereka. Dan diorang ni, para orang golongan-golongan nelayan ni, dia protes lah. Dia kata kami ini tempat kita ada hak untuk nak hidup kat sini, kita ada hak untuk nak dapatkan sumber-sumber daripada sini, kan? Kalau kamu tak nak bercampur dengan kami, tak apalah. Kita pisahkan dua kawasan. Satu kawasan itu untuk kami bebas, untuk nak kami tak kisah, tak peduli dah hari Sabtu. Bila Bani Israel sebut macam ni, kita teringat balik zaman-zaman kita ni, betapa Allah ni maha pengasih, kan? Walaupun Allah suruh kita muliakan contohnya bulan Ramadan, tapi kita dapati ramai orang-orang Islam pun dia tak pedulilah kemuliaan bulan Ramadan ni. Ada yang terang-terangan buka puasa, ada yang terang-terangan melanggar syariat Allah, macam-macam pada zaman sekarang lagi. Tapi Allah tak turunkan azab pada kita sekarang seperti mana Allah turunkan azab kepada umat-umat terdahulu, dan rahmat Allah kepada umat akhir zaman ini. Jadi orang nelayan yang kerek ni, of course dia berhasil menjadi kaya disebabkan dia dapat menangkap banyak ikan pada hari Sabtu. Dan akhirnya Allah juga telah menurunkan azab kepada mereka, dan Nabi Daud pun dah bagi peringatan, dah bagi nasihat kepada mereka, tapi semuanya macam angin yang berlalu sahaja. Mereka tidak insaf sampai Nabi Daud diminta kepada Allah turunkan azab kepada mereka. Dan doa Nabi Daud AS itu telah dimakbul oleh Allah, dan Allah telah menjadikan tempat tersebut satu gempa yang kuat dan telah menghancurkan orang-orang yang zalim tersebut. Baik. Jadi di akhir kisah Nabi Daud ni ada beberapa keistimewaan yang Allah telah kurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama sekali, Allah telah mengutuskan Nabi Daud ni sebagai Nabi dan Rasul. Allah kurniakan dia ilmu, Allah kurniakan kebijaksanaan, Allah jadikan dia juga seorang yang raja. Yang kedua, Allah turunkan kepada Nabi Daud kitab Zabur, kan? Kitab Zabur yang of course mengandungi mesej-mesej daripada Allah, kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, Allah tundukkan gunung Ganang dan perintahkannya mengikuti Nabi Daud untuk bertasbih kepada Allah setiap pagi dan juga waktu lewat petang. Burung-burung juga bertasbih mengikuti Nabi Daud alaihissalam secara berulang-ulang. Nabi Daud diberikan kefahaman untuk nak faham bahasa burung-burung. Allah juga telah mengurniakan mukjizat kepada Nabi Daud untuk nak melembutkan besi sampai dia boleh buat baju besi, dia boleh buat senjata semua dengan tangan dia sendiri, tanpa perlu untuk nak tanpa perlu sebarang alat. Itu dahsyat Allah bagi mukjizat kepada Nabi Daud. Uli macam uli tepung je untuk nak dengan besi tu. Kemudian Allah juga kurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam suara yang merdu. Suara dia ni orang suka dengar.
Bila dia mengaji akan orang rasa sangat-sangat merdu, lunak. Sebab tu bila dalam hadis Nabi SAW pun ada sebut mizmar Daud. Seolah-olah bila puji sahabat dia yang sedap baca, Nabi umpamakan dia seperti Nabi Daud suara dia. Jadi kisah Nabi Daud alaihi salam banyak diceritakan dalam Al-Quran, ada diceritakan dalam surah Sabah, ada diceritakan dalam suratul Isra, ada diceritakan dalam suratul Sad, ada diceritakan dalam suratul A'raf. Antaranya Allah Azza wa Jalla sebut walaqad ataina Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an'amal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Allah kata kami telah berikan kepada Daud kurniaan kami. Allah kata wahai gunung Gana dan juga burung-burung bertasbihlah berulang-ulang bersama dengan Daud. Kami telah lembutkan besi untuknya, untuk Nabi Daud. Buatlah baju-baju besi yang besar-besar. Kerjakanlah kebaikan, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu Allah sebut dalam surah Sabah. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah kata inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura, iaitu kami telah berikan kepada Daud itu kitab Zabur. Dan Allah Azza wa Jal juga ada berfirman dalam suara yang lain, dalam ayat yang lain. Allah kata isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawuda dhal aidi innahu awwab. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq wat tayra mahshura kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasla al-khitab. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Ayat ini Allah cerita tentang kisah tadi tu yang ada 99 ekor kambing tu. Kan sampailah detik mana Nabi Daud ni diistighfar minta ampun kepada Allah balik. Bila Allah maafkan, Allah ampunkan Nabi Daud dan Allah perintahkan kepada Nabi Daud kata ya Daud kami telah jadikan kau khalifah di atas muka bumi ini, maka perintahlah ataupun hukumlah sesama atau tadbirlah urusan manusia ini dengan perkara yang hak. Janganlah ikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan kau daripada jalan Allah. Mereka yang tersesat daripada jalan Allah, Allah kata bagi mereka ini azab yang sangat pedih. Itu apa yang Allah ceritakan dalam surah Sad. Kemudian tentang kisah hari Sabtu yang berlaku pada yang tadi kita ceritakan juga, ada Allah ceritakan dalam suratul A'raf. Allah kata was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Ya, itu kisah hari Sabtu. Hari Sabtu ikan penuh, hari tak Sabtu ikan tak mari.
Begitulah Allah kata Allah nak uji Bani Israel ketika itu. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Itu Allah cerita macam mana ada sebahagian puak daripada Bani Israel yang mereka ini menasihati puak yang degil yang lain tentang hari Sabtu tersebut yang tadi kita dah ceritakan. Baik. Jadi ada beberapa pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah Nabi Daud alaihi salam, iaitu Allah telah berikan contoh bahawa macam mana besar pun ataupun macam mana rupa fizikal seseorang itu pun macam Nabi Daud alaihi salam yang masa dia berperang dengan tentera Jalut, usia dia masih lagi muda, tak dapat nak menandingi fizikal Jalut, tetapi Nabi Daud berjaya menewaskan orang yang lebih kuat, yang lebih nampak perkasa dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu segala pertolongan bukannya datang daripada usaha kita, bukan datang daripada kepintaran kita, bukan datang daripada kelebihan kita semata-mata. Itu semua boleh jadi nothing tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu bila Nabi SAW kata al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kuat yang bagaimana? Yang pertama sekali adalah kuat iman. Kuat iman tu adalah the most important berbanding semata-mata kekuatan fizikal ataupun jasmani luaran semata-mata. Abu Bakar seorang yang tidak berapa gagah fizikal, tetapi subhanallah betapa banyaknya Abu Bakar ini telah menguatkan agama Allah ini, terutamanya ketika beliau menjadi khalifah umat Islam. Yang kedua antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Daud ini adalah seorang yang lemah dan juga miskin, dia tak patut berputus asa untuk nak mencari hasil dan memperolehi kejayaan dalam usaha dan perjuangannya selama dia bersandar kepada takwa dan iman kepada Allah yang akan melindungi dia. So maksudnya bila kita ambil pengajaran daripada kisah Raja Talut tadi, apa yang kita boleh dapati, Raja Talut ni asalnya dia keluarga yang miskin kan, datang daripada kampung, tapi kemudiannya dia berjaya menjadi seorang raja. Begitu juga dengan Nabi Daud alaihi salam. Dia bukan masa tu siapa-siapalah. Kan dia hanya salah seorang daripada tentera yang mengikuti Raja Talut. Itu pun ayah dia tidak menggalakkan dia untuk nak berperang di barisan hadapan. Tapi end up Nabi Daud lah yang telah berperang melawan dengan Jalut walaupun menggunakan batu, tetapi berhasil untuk nak menewaskan Raja Jalut yang sebelum ini terkenal brutal dan juga gagah perkasa. So seperti apa yang saya katakan, segala kejayaan semua adalah datang daripada Allah. Sebab tu kita kena ikhlaskan niat kita dalam apa sahaja yang kita lakukan. Ada orang yang dia sedaya upaya, dia nak mencari kemasyhuran, dia nak mencari kekayaan ataupun apa-apalah yang bersifat duniawi ni. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan perkara itu berlaku, maka buatlah macam mana pun tak akan jadi. Sebab tu betulkan niat kita. Kita buat ni kerana apa? Adakah kita nak keredaan dan ganjaran daripada Allah ataupun semata-mata kita nak mengejar sesuatu motif peribadi kita? Pengajaran yang ketiga adalah kemenangan Daud ke atas Jalut tidak menjadikan Nabi Daud ini sombong dan juga angkuh.
Tapi Nabi Daud sentiasa berendah hati, lembah lembut terhadap kawan dan juga lawan. Ada orang dia nak segala kejayaan tu dirasakan daripada usaha dia. Dan bila dia rasa dia dah berusaha, bila dia berjaya, dia jadi sombong. Ramai orang begitu. Kita tengok dia meninggi diri. Dia ada sikap angkuh. Bila dia berjaya, tak kira lah berjaya tu daripada sudut ilmu ke, daripada sudut harta ke, daripada sudut jawatan ke. Nabi Daud AS, walaupun dia ada segala popularitinya pada waktu itu, ramai orang nak follow dia, ramai orang nak ikut dia. Tapi dia tetap merendah diri. Walaupun dia adalah general yang tertinggi ketika era Talut, tetapi dia tetap tidak angkuh. Walaupun Nabi Daud AS kemudiannya menjadi raja, tetapi dia tidak juga sombong. Sebab dia tahu ini semua adalah kurniaan daripada Allah, yang mana Allah boleh naik dan turunkan sesiapa pun yang dia kehendaki. Tapi sebaik-baik leader adalah mereka yang sentiasa ada sifat toleransi, yang ada sifat lemah lembut dengan pekerja-pekerja di bawahannya. Bukanlah leadership itu mesti kita kena jadi macam diktator. Maksudnya semua orang kena ikut cakap kita. Tak ada siapa-siapa yang boleh bangkang. Semua orang kena macam takut dengan kita. Itu bukanlah ciri leadership yang baik. Leadership yang baik adalah seorang pemimpin yang selalu memberikan galakan kepada pekerja-pekerja dia, kepada orang di bawahan dia, buatkan mereka ini lebih bersemangat, yang membuatkan orang-orang di bawahan dia berbangga dan gembira berada ataupun bersama dengannya. Kan? Bukannya kita yang paksa mereka itu bangga dengan kita, tetapi biarkan mereka itu berbangga sendiri. So kita tahu how to encourage them. Kita tahu bila untuk nak mendapatkan penghormatan daripada mereka. Bila kita nak buatkan mereka ini boleh tahu untuk nak menjalankan tugas mereka. Be a leader yang dihormati, bukannya ditakuti. Kan? Kalau jadi diktator orang buat, tapi orang tak suka pada kita. Kita nak orang yang hormat. Kan? Kalau kita jadi leader, pasukan kita hormat pada kita. Dan nak dapat penghormatan tersebut, we have to earn it. Macam mana nak earn it? Of course, dengan sikap-sikap, dengan budi pekerti, dengan ketegasan, dengan ciri-ciri kepimpinan lain yang perlu kita raih lah. So itu antara sebahagian daripada pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Daud alaihi assalam. Baik, insya-Allah selepas daripada ini kita akan sambung dengan kisah Nabi Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Allah Sulaiman ni pun lebih kurang macam ayah dia juga, agak panjang sikit. Jadi dalam jangka masa yang akhir ni, mungkin kalau ada siapa-siapa yang ingin bertanya ke apa, saya bukakan sedikit masa untuk kita bersembang. Okay. Ada siapa-siapa yang ingin bertanya ataupun ni? Baik. Kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung lagi kisah anak Nabi Daud alaihissalam, iaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.